Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Salim Yahya, Pengerusi Surau, sahabat saya Tuan Haji Johari Syamsuddin, Tuan Imam, Tuan Bilal, para jawatan kuasa, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, dengan taufik dan hidayahnya, saya secara peribadi dapat hadir bersama-sama dengan Tuan Haji Johari dan juga anak saudara saya Tuan Haji Zawad kunjung ke surau tuan-tuan dan puan-puan ini untuk pertama kalinya. Pernah dengar nama surau ini dulu dan kemudian saya dapat kunjung pada alam yang berbahagia ini. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak berhasrat untuk berucap panjang. Saya pun bukanlah seorang petugas. Saya hanya seorang manusia biasa saja yang sering terpanggil, sering mendapat dorongan daripada kawan-kawan, daripada sahabat-sahabat untuk sedikit sebanyak berlumba-lumba untuk mencari kebaikan. Fastabiqul khairat, sekata berlumba-lumbalah buat kebajikan. Mudah-mudahan Allah sentiasa menolong kita, mudah-mudahan Allah sentiasa membukakan pintu rahmatnya, pintu keampunannya, pintu kebaikannya, pintu rezekinya, pintu ilmunya kepada kita, insya-Allah. Jadi kalau kita rajin buat amal kebajikan, kita rajin berbuat amal ibadat, insya-Allah taala Allah sentiasa memudahkan perjalanan kita. Yang jauh tu nampak dekat, yang susah tu nampak senang, yang gelap tu nampak terang, yang mahal tu nampak mudah untuk kita mengerjakannya kerana keikhlasan kita, kerana niat kita. Setiap perbuatan kita dinilai daripada niat kita. Inamal amal niat, kan selalu niat kita, istilah niat yang ikhlas, niat yang baik. Dalam apa benda kita buat sekalipun, niat kita mestilah niat yang baik. Kalau kita nak mandi sekalipun, niat kita kalau kita masuk bilik air mandi terus macam itu je lah dapat badan kita bersih. Tapi kalau niat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak mandi ni kerana aku nak membersihkan badan aku, kerana aku nak mensucikan badan aku, kerana selepas ini aku nak beribadat kepada Allah, memberikanlah rahmat. InsyaAllah dia akan memberi kebaikan kepada kita. Begitu juga dengan tidur. Kalau tidur, kita tidur terbongkang macam tu saja, tak ada niat apa-apa, tak ada baca qul huwallah, kemudian al-kafirun, falaq semua, dan kemudian tidur macam itu saja, tak ada apa-apalah. Tapi kalau niat kita tidur, ya Allah, aku nak tidur ini selepas ambil wudu, selepas baca 30 surah, baca ayat kursi, dan kemudian hajat kepada Allah, sesungguhnya aku nak tidur pada malam ini kerana aku nak merehatkan badan aku, kerana pada malam ini aku nak supaya dapat tidur awal, dan mudah-mudahan besok pagi aku nak bangun sembahyang tahajud, aku nak solat witir. Ya Allah, berikan aku rahmatan, berilah aku kesihatan supaya aku dapat terus mengabdikan diri kepada Allah. InsyaAllah besok pagi tak payah ada jam loceng pun, tak ada lampu, kita akan dikejutkan kerana niat kita tidak tadi baik, dan kita dalam keadaan suci, dan kita dalam keadaan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pentingnya dalam apa juga benda yang kita buat, niat kita mestilah bersih, niat kita mestilah suci, ikhlas lillahi ta'ala. InsyaAllah melalui pengalaman kehidupan saya lah yang dah hampir 70 tahun ni umur saya, dan Allah sentiasa membukakan ruang, Allah sentiasa memberikan rahmat, sentiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya, dan mudah dalam kita menjalankan apa juga kerja yang kita lakukan. Selain daripada itu, dah terpanjang sikit lah. Saya juga ingin mengingatkan diri saya sendiri dari masa ke semasa, supaya kita jangan mengambil mudah dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Jangan mengambil mudah bahawa
sesungguhnya kehidupan kita, ibadat ni hanya sembahyang, puasa, zakat, fitrah, naik haji. Itu saja ibadat yang disebut. Sebenarnya pada saya secara berbalik, keseluruhan hidup kita ni adalah ibadah. Dari awal bangun pagi sampai kita tidur malam, pada saya semuanya ibadah. Bangun pagi kita berdoa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan usia kita. Bangun pagi kita dapat solat subuh berjemaah di masjid pula, di surau pula. Lepas tu kita pergi pula dapat sembahyang duha pula di rumah. Ya Allah, pagi-pagi cantiknya kalau sebelum kita bekerja, sebelum kita menjalankan tugas kita dapat sembahyang duha pada pagi-pagi, cantik sungguh ya. Mohon pada Allah, ya Allah, jika rezeki kita masih di langit, turunkanlah ya Allah. Jika rezeki kita jauh, dekatkanlah ya Allah. Jika rezeki itu di bumi, keluarkanlah ya Allah. Jika rezeki itu sedikit, banyakkanlah ya Allah. Jika rezeki itu haram, sucikanlah ya Allah. Jadi bila nak pergi kerja tu, niat kita pun nak berjihad, nak mencari nafkah untuk anak isteri kita, untuk anak cucu kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita. Itu jihad. Kerja di pejabat pun ibadat juga. Jangan curi tulang, jangan banyak berkata-kata, buat kerja yang diamanahkan kepada kita, jaga waktu, jaga hati kawan-kawan, jangan banyak menciptakan hal keburukan orang lain, taat kepada perintah ketua kita, sampai waktu solat kita solat. Cantik dalam kehidupan. Pada rumah, tinggalkan anak kita, tinggalkan isteri kita, pergi bekerja, jumpa kawan-kawan di pejabat. Waktu zuhur kita solat, dapat pula solat jemaah. Tempat kerja balik asar kita dapat solat jemaah. On the way back kita dapat lagi beramal ibadat sampailah ke maghrib isyak. Dia ada masa datang kuliah, subhanallah. Kalau dapat kuliah di surau saya, di masjid saya kebetulan dari Masjid Negeri Islam Malaysia Alam. Dan saya adalah penasihat ekonomi kepada surau tempat saya tinggal. Dan setiap maghrib 7 hari seminggu mesti ada kuliah, insyaAllah. Sabtu pagi, Ahad pagi ada kuliah di masjid, di surau. Nak pergi dengan tak pergi saya. Jadi pada saya itu semua rahmat daripada Allah. Orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Kalau orang tak tahu seronoknya pergi surau ni, dia tak tergerak hatinya untuk datang ke surau. Kalau orang tak nampak macam mana seronoknya, macam mana rasa lazatnya orang pergi masjid, orang tak dapat nikmati. Tapi kena datanglah, kena datang ke masjid, kena datang ke surau, jumpa kawan-kawan, jumpa Pak Imam, jumpa Bilal, jumpa Tok Guru. Banyak ya Allah, kalau nak kira pahalanya, kalau nak kira nikmat yang Allah beri, terlalu banyak. Dikatakan dia dalam Al-Quran katakan kalau nak diukur dengan 7 lautan sekali nikmat dari Allah bagi ini tak cukup. Tambah lagi 7 lautan itu tadi, tambah 7 lautan lagi nikmat yang Allah bagi. Kalau digunakan kayu-kayu dalam hutan sebagai pen untuk menulis, tak cukup hutan-hutan yang ada dalam nikmat yang Allah bagi. Semua ni cerita-cerita yang macam ni, cerita-cerita yang seronok macam ni, kita dapat dari surau, kita dapat dari masjid. Kalau kita tak datang, kalau kita tak tuntut ilmu tu, yang budak tak datang boleh, yang bapa tak datang melayang, kena cari ilmu tu, kita kena cari. Kalaulah kita semua tahu, kalaulah saya mengingatkan diri saya bahawa kita selalu beria-ia pergi ke Madinah, kita bila pagi-pagi itu berebut-rebut nak pergi ke tempat yang punya raudah dia. Kat situ dikatakan tempat yang doanya dimakbulkan oleh Allah, yang mustajab, dan itu seperti taman-taman syurga. Sebab letaknya dalam masjid Nabi itu, raudah ni sebelah rumah Rasulullah, sebelah makam Rasulullah. Sekarang orang berebut. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa dekat sini pun ada taman-taman syurga, iaitu majlis-majlis ilmu. Seronok majlis ilmu kita kalau kita ada. Kalau duduk di rumah tengok TV, apa main-main apa semua, dapatlah hiburan, dapat ni, tapi nikmat, seronok, lazat dapat duduk sama-sama, kenalan dengan ustaz, dapat menimba ilmu semua, kita tak
tak dapat lah. Tapi mula-mula mungkin susah sebab syaitan mengganggu, okay, tapi lama-lama kita akan jadi seronok. Kalau kita dah seronok, rasa jatuh cinta pada masjid, seronok, lazat dengan surau, kita rasa kalau tak ada pergi surau, kita tak pergi masjid, kita rasa we miss something lah. Kita rasa ada ruang kosong yang melopong. Padahal ustaz, para alim ulama selalu ingatkan kita, ya, tuntutlah ilmu bersama-sama dengan tok guru. Kalau tak dapat datang belajar pun ada niat nak datang belajar, ataupun berkenalan dengan ustaz, ataupun tanya kawan apa ustaz belajar ajar hari ini. Semuanya itu kita akan dapat kalau kita rapat dengan surau. Semuanya itu akan kita dapat bila kita rapat dengan masjid. Jadi saya rasa rugi sangatlah mereka yang tak dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengunjungi rumah-rumah Allah seperti ini. Mula-mula memang susah. Mula-mula memang lihat sebab syaitan mengganggu kita, melindungi kita punya kepentingan nak datang ke surau. Tapi lama-kelamaan terjadi seronok. Dapat jumpa tuan imam, dapat jumpa pengurusi surau, dapat jumpa tuan bilal, dapat jumpa tuan guru, dapat bersama-sama kawan-kawan bertanya khabar anak macam mana, anak sekolah macam mana, kan, apa perkembangan anak-anak kita, macam mana mereka bersukan dan sebagainya. Semuanya dapat dalam persahabatan kita, permuafakatan kita dalam surau. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan saudara supaya rapatkan diri dengan surau. Tidak ada ruginya merapatkan diri dengan surau. Tidak ada ruginya untuk kita dapat beramal ibadat dalam surau. Tidak ada jadi miskinnya kita kalau kita meninggalkan rumah kita dan kemudian kita berniat untuk solat di surau ataupun di masjid. Bila berada di masjid lah, kita boleh dapat sunat iktikaf, kita dapat pahala di dalam masjid. Duduk di dalam masjid dengan niat iktikaf pun dapat pahala. Jadi rugi sangatlah, ya. Rugi sangatlah orang yang tak dapat menggunakan kesempatan, orang yang tak dapat menggunakan masa dia dan mengetahui bahawa di sini banyak kebaikan, di sini banyak peluang-peluang untuk kita berbuat kebajikan. Itu aja dalam Haji Johari dan Haji Salim. Kalau kita orang yang tahu tentang kebaikan di surau ni, nampak sampah dikutip pahala, nampak selipar bertabur-tabur kita susun pahala, ya, nampak kursi bertabur-tabur kita susun pahala, nampak sejadah tak bersusun, ada taik cicak rambut kita bersihkan pahala, subhanallah. Nampak bilik air tak bercuci, kotor orang